Dia macam satu situasi yang sangat aneh dan pelik. Di mana sewaktu kita orang telah pun naik untuk mencari bilik, keadaan tu macam sangat gelap, agak gelap. Tilam katil bersusun di sepanjang koridor di depan setiap bilik. Jadi dekat situ semasa kita orang check in dekat hotel tersebut, memang tak ada orang lain yang check in sekali tau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku Bon Raksasa Manja. Bon is here. Jadi pada hari ini aku akan buat satu lagi konten solo, iaitu slot seram raksasa. Okay, terima kasih Bob sebab selesaikan video solo dia juga file raksasa. Bagi aku apa yang dia buat tu satu topik yang sangat menarik, satu tajuk yang sangat menarik kan. Sebab aku tak pernah lagi dengar ada orang yang bedah pasal Ahmad Nisfu. Mungkin ada, aku tak perasan. Tapi satu isu yang menarik lah Bob ketengahkan. Satu tajuk yang sangat menarik. Okey, Alhamdulillah Rasa Manja diberi lagi rezeki untuk meneruskan lagi konten bersama yang terbaru ni. Kalau korang tengok, kalau korang tahu dan kalau korang tonton, kita bersama dengan Abang Saleh Yaakob. Alhamdulillah diberi lagi kesempatan dan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk bersama lagi dengan salah seorang living legend, iaitu Abang Saleh Yaakob. Alhamdulillah, sangat-sangat berbesar hati sebab apa, dia menggagahkan diri dia juga untuk berborak santai dengan Raksasa Manja. Kerana sebenarnya Abang Saleh Yaakob tak berapa sihat. Dia baru saja sembuh, baru saja baik daripada jatuh sakit. Okey, kita teruskan dengan slot seram raksasa. Kali ni aku nak bawakan cerita yang aku pernah ceritakan dulu, tapi aku ceritakan semula untuk Raksasa Manja dengan setup yang baru. Kita cerita balik, remake balik. Okey, ni aku nak cerita pasal sejarah aku dan kawan-kawan bercuti dekat Port Dickson. Dekat Port Dickson, masa tu kita orang konvoi ramai-ramai, baru habis sekolah. Okey, kisah ni terjadi memang dalam umur aku dalam 17-18. Masa tu geng-geng motor, geng-geng apa, kawan-kawan semua geng-geng motor. Okey, cerita dia, kita orang ni memang selalu lepak lah. Habis sekolah kita orang lepak sama-sama, geng-geng sekolah dulu kan. Kita orang selalu lepak sama, dan sampai satu tahap, sampai satu ketika bila dah asyik lepak je dekat tempat yang sama, lokasi yang sama, kedai yang sama. Jadi kita orang merancang untuk buat satu percutian yang agak jauh. Nak kata jauh tu taklah jauh sangat, Selayang ke Port Dickson taklah jauh, tapi luar kawasan lah. Sebab kita orang pun asyik berlega-lega dalam kawasan, dalam daerah. Jadi kita orang rancang untuk bercuti dekat luar daerah, di mana yalah untuk mengeratkan lagi silaturahim yang dah pun erat. Sebenarnya nak buang masa je kan. Kaki lepak, korang faham sendirilah. Kaki lepak, kalau dia tak lepak, dia macam hidup dia tak ada makna. Tapi lepaknya tu, dia lepak dengan aktiviti, iaitu bercuti. Okey, jadi bila dah plan, kita orang set satu masa, satu tarikh, dan kita setuju untuk bercuti ramai-ramai dan berkonvoi ramai-ramai. Dan aku ingat dalam belas jugalah yang join. Aku tak ingat berapa figure dia yang sebenar tu, aku tak ingat, tapi memang ramai jugalah, lebih daripada 10. Sebab yang pergi pun mungkin lebih daripada 10 biji motor. Okey, pada hari yang ditetapkan, kita orang pun berkumpul. Jadi bila dah semua dah berkumpul, kita orang pun terus gerak menuju ke Port Dickson. Cuma pada hari itu
kita orang ditimpa beberapa musibah lah, boleh kata musibah. Sebab on the way nak ke sana, aku bawa diorang ni, aku yang bawa, aku lead. Tapi aku tak tahu aku ikut jalan mana. Sebab aku tak mahir sangat jalan. Aku bawa diorang, bawa ke jalannya sangat jauh. Nak macam tanah gersang dah. Kan? Panas semua kan. Aku tak ingat aku pergi mana, aku bawa diorang ikut mana. Tapi bila dah terlampau lama, mungkin penat lah, penat. Sebab tengah hari tu dekat highway terjadi satu kejadian di mana satu motor member aku accident. Dia accident, jatuh. Mungkin mengantuk. Jadi dia mungkin terlanggar kon tepi jalan. Kita orang tanya dia dah jatuh tu kan, dia dah macam blur-blur kan. Kita orang tanya dia kenapa. Dia kata dia tak tahu kenapa. Tiba-tiba dia tahu dia dah jatuh. Tapi aku rasa mungkin micro sleep. Sebab aku pun masa tu aku ingat lagi aku mengantuk. Mengantuk sangat sebab panas. Dah lah jalan jauh, berjam-jam nak pergi tu tak sampai-sampai. Itu masalahnya, mengantuk, penat. Jadi aku sangat yakin memang micro sleep. Jadi pergi tu, kita orang pergi ke hospital. Bawa ke sana ramai-ramai ni. Motor boleh jalan lagi lah, taklah teruk sangat. Jadi kita orang bawa lah dia pergi ke hospital. Rasa aku 2 orang lah, dia dengan seorang lagi, dia naik berdua. Jadi kita orang bawa pergi hospital. Jadi kat situ nak pergi accident dan selesai urusan hospital semua. Sampai ada yang tertidur kat hospital sebab penat, mengantuk kan. Tapi dah sampai sana, hospital tu dah settle semua. Kita orang pergilah cari makan. Masa tu dah malam tau. Dah 8 lebih 9 macam tu. So kita orang pergi cari kedai makan. Makan, sembang. Gelak. Huha. Jadi dah tiba malam tu kita mengantuk. Penat. Tu konvoi ramai-ramai. Sepatutnya selayang ke Port Dickson tu boleh makan dalam sejam lebih. Aku rasa kita dah masa tu dah 3 jam tau. Salah jalan. Aku pula tu buat diorang salah jalan. Aku bawa ke mana-mana lah kan. Jadi penat lah. So kita orang tu fikir untuk tidur tau. Tapi masa tu kita tak plan tau. Kita orang plan tak bercuti, tapi kita tak plan nak tidur mana. Nampak tak bijak kita orang kan? Bijak. Jadi malam tu baru cari hotel. Cari, jumpalah satu hotel yang boleh kata tak mahal. Sebab kita orang masa tu baru lepas SPM kan. Nak tunggu keputusan. Mungkin dah tunggu keputusan ataupun dah lebih, dah lepas. Tapi memang masa tu kita orang tak ada sangat lah ni tak ada. Jadi cari hotel yang paling murah dan kita orang jumpa lah hotel yang paling murah. Hotel tu aku sudah tak ada tau. Sekarang ni lah aku sudah tak ada. Tapi dia dah tukar ke nama lain. Aku tak tahu sama dia dah jual ataupun dia tukar nama je. Jadi hotel tu aku tak nak beritahu. Nanti korang takut pula nak ke sana. Okey, lepas tu kita orang pun setuju untuk bermalam dekat hotel tu. Kita orang ambil satu bilik. Bilik besar lah kan, bilik family. Tapi bayangkanlah, beramai-ramai ni, berbelah-belah orang ni sumbat satu bilik. Kau rasa macam mana? Nasib orang hotel tu macam, aku tak tahulah dia tak ambil pot ke apa ke. Tapi sepatutnya tak boleh. Kita orang terus masuk je beramai-ramai tu. Sebab ada yang tidur bawah lantai. Kau bayangkanlah berbelah-belah sumbat satu bilik. Tapi tak kisahlah, janji kita nak tidur. Penat. Kejadian bermula ketika ini. Bila dah semua dah ambil pot masing-masing kan. Aku masa tu tidur cari pot bawah lah. Aku mula tidur bawah je. Aku tak ingat bawah ke atas. Tak kisahlah. Tapi memang kita nak ambil pot masing-masing. Ada yang keluar berjalan-jalan, ada yang nak berehat, mandi semua berehat. Jadi kejadian pertama yang terjadi, kalau tak silap aku, beberapa kawan aku, diorang ni keluar pergi siasat bilik sebelah. Dan aku pernah cerita
sebelum ni dekat aku punya channel, aku tak tahu kenapa diorang keluar kan. Aku ada cerita kat sana yang diorang ni keluar cek bilik sebelah, tapi aku tak tahu kenapa diorang keluar. Jadi baru-baru ni aku pergi beraya dengan kawan aku balik, so dia cerita balik sebab dia tengok aku punya channel tu, dia tengok apa yang aku cerita tu. Aku tanya dia balik, kenapa korang keluar pergi cek bilik sebelah? So dia pun cakap masa tu yang diorang pergi cek bilik sebelah tu, rupanya diorang dengar bunyi orang bergaduh, bertengkar mulut, tapi bahasa Tamil. So itu yang diorang dengar. Dan bila dia cerita, member aku cerita balik, baru aku tengok, oh iyalah pasal tu yang berapa orang, 3-4 orang pergi cek bilik sebelah. Sebab diorang dengar bunyi orang bertengkar. So diorang nak tahulah apa hal kan, gaduh ke apa kan. Jadi bila diorang pergi ke sebelah tu, diorang cakap pintu terbuka tapi bilik tu gelap. Diorang pun masuk. Bila masuk, tak ada orang, Beb. Tak ada orang. Tapi mengikut apa yang diorang ceritakan, dah nampak katil ni dah macam apa orang cakap, berselirak, berkedut-kedut, seolah macam ada orang baru duduk. Dan diorang cakap lagi dekat atas katil tu, cadar tu, diorang nampak tumpukan darah. So dekat situ aku tak tahu apa benda yang diorang dengar, dan adakah ada kaitan dengan apa tu, cadar yang berselerak dan ada tumpukan darah dekat cadar tu. Ada kena mengena ke bunyi bertengkar tu dengan tu? Tak tahu. Tak tahu sebab diorang cakap diorang tak nampak orang. Tak ada orang. Soalan dia sekarang, siapa yang bertengkar tu? Siapa? Dan mana orang yang bertengkar tu? Mana? Tak ada. Okey, kejadian yang kedua. Ada satu katil bujang. Ada bilik tu ada 2 katil, satu katil king dekat sebelah sini, satu katil bujang sebelah sini. Okey. Masa tu semua dah tidur dah, tutup lampu apa semua. Aku perasan ada seorang kawan aku, dia tidur kat katil bujang tu, dan tak lama kemudian dia bangun daripada katil tu, dia belah. Lepas tu kawan aku yang lain pula duduk tidur, sambung tidur pula dekat katil bujang tu, tukar pula. Dia tidur, tak lama lepas tu dia pun bangun, dia belah daripada katil tu. Aku ingat 2-3 orang, benda yang sama berulang. Bila aku tengok yang last, orang yang last tu dah bangun, lepas tu apa tu, kejap So bila dah katil tu kosong terlalu lama kan, aku tengok terbiar pula katil ni kan. Jadi aku pun buatlah keputusan, tak apa, tak ada orang nak tidur situ, aku tidur kan. Apa benda tidur kat bawah kan, ada katil kosong, orang tak nak tidur, baik aku yang tidur. So aku pun pergilah tidur kat katil bujang tu. Tiba-tiba kau tahu tak, aku rasa macam ada semut tau dekat tangan kiri ni, kat sini. Aku rasa semut tau. So bila aku dah terasa macam ada benda yang lalu berjalan, aku garuh lah. Kemudian macam gatal balik.
Macam ada semut lalu balik kan. Aku pun garu. Benda ni aku rasa ni lebih daripada 5 kali. Sebab aku tak fikir apa-apa, sebab aku fikir semut. Tapi bila aku tersedar kenapa pula semut ni berjalan tempat yang sama je. Memang tak lari tempat lain, tempat yang sama je. Baru aku terfikir kenapa dekat situ je, kenapa tempat yang sama je. Jadi aku pun buka mata dalam cahaya yang sama-sama dalam bilik tu. Lampu bilik air yang buka aku ingat. Jadi memang ada cahaya sikit tapi sama-sama. Aku angkatlah tangan aku tengok. Babe, tempat yang aku cakap yang macam ada semut lalu tu, situ je yang meremang. Situ je. Lain tak meremang tau. Tapi yang aku tengah cerita sekarang aku yang meremang. Tapi masa malam kejadian tu, tempat yang sikit tu, situ je aku nampak bulu rumah aku tegak. Ini bukan semut ni. Aku terus lompat turun balik ke bawah. Aduh. Patutlah kan 2-3 orang sebelum tu tidur kat katil tu, lepas tu bangun belah. Seorang lagi tidur, lepas tu belah. Rupanya diganggu. Cuma aku tak tahulah apa gangguan yang diorang alami. Cuma apa yang aku alami benda macam tu. Dan aku rasa mungkin tangan aku ni dikuis-kuis. Kau faham? Kau pernah rasa tak tangan kau ni, kulit tangan kau ni bila dikuis? Kau rasa macam semut berjalan tau. Macam tu lah aku rasa. Itu yang aku alami. Aku alami sendiri. Dan kejadian ketiga, ini yang paling kritikal tau. Lepas kejadian ni aku dah turun bawah ni, aku tidur kat lantai ni kan, bentang cadar orang ramai tidur kat bawah. Aku salah seorang tidur kat bawah. Katil bujang tu terus kosong. Baru nak lena dekat katil, antara katil king dengan katil bujang tu, dekat situ ada letak almari kecil. Taklah tinggi ni, atasnya ada TV tau. TV lama dulu, kalau korang tahu TV lama dulu jenis kotak besar tu. Jadi dekat situ tengah-tengah antara katil king dengan katil bujang tu ada TV tu. Dan masa semua dah sunyi sepi ni, keadaan memang dah sunyi sebab semua dah ada yang dah tidur, ada yang cuba untuk tidur, ada yang tengah tidur, cuba untuk tidur dalam ketakutan. Aku ni sunyi, masa tu sunyi dah. Tiba-tiba TV tu seolah ada orang ketuk. Macam itulah bunyi dia, kuat. Aku terkejut babe. Dan ada beberapa orang lagi member aku pun terkejut. Apa lagi yang tidur dekat sebelah TV tu terkejut. Ni semua dengar ni. Gila lah. Masa tu semua dah tak keruan dah. Mana yang pakai sweater tutup muka, ada yang terus tak nak tahu apa dah. Semua dah takut, semua dah penat. Itulah dia antara kejadian yang aku alami, yang kawan-kawan aku tak pasti sama ada lagi tak yang dorang alami. Tapi apa yang aku alami itulah dia. Itulah yang aku alami semasa dekat hotel tu. Aku tak boleh sebut nama hotel tu, tapi apa yang aku boleh cakap, dia dekat Teluk Kemang, dekat Port Dickson.
Jadi itulah dia kisah yang menyayat hati dan menyeramkan yang pernah aku lalui bersama dengan kawan-kawan sekolah ni. Aku tak ada gambar-gambar lulu tu, banyak dah hilang dah. Dulu aku ada banyak gambar-gambar kenangan pergi ramai-ramai konvoi ke sana kan, konvoi. Tapi dia tak ada gambar tu. Aku boleh insert dalam video ni kan. Itulah dia satu yang aku ralat, dan aku agak ralat lah hilangkan gambar tu. Kalau tidak, aku boleh simpan buat kenangan ataupun masuk dalam video ni. Okey, itulah dia kejadian seram, kisah seram yang aku alami. Dan balik daripada tu, besoknya kita orang balik, kita orang memang tidur sana satu malam je kan. Jadi besoknya dekat depan hotel tu, kita dah siap ni nak balik ni ramai-ramai kan. Dah start motor, panaskan enjin, nak bergerak ni. Depan hotel tu, entah macam mana seorang lagi member aku, tak tahulah kenapa dengan dia ni, dia boleh pacak tiba-tiba. Dan bila dia pacak tu, aku tak nampak apa, penuh dengan asap putih dah. Rezek, kau tahu lah rezek, penuh asap. Tahu-tahu bunyi ketegang, tahu-tahu dia dah jatuh, dan tahu-tahu kaki dia patah. Korang tak fikir benda ni tak logik ke? Benda bukan laju, benda kita orang baru je nak bergerak ni, baru panaskan motor, baru bergerak dan dia pacak. Benda baru start jalan, pacak, tak ada laju mana bang. Tiba-tiba kaki boleh patah, jatuh kaki patah, kena himpap motor agaknya. Jadi kat situ kita orang balik pun pergi juga ke hospital Port Dickson. Tu ada kenangan yang aku tak boleh lupa. Dia bercampur bau. Satu, kenangan aksiden masa pergi masuk hospital. Lepas tu bermalam kena kacau. Ada kisah seram pula. Dan yang ketiga, nak balik pun aksiden. So kenangan ni bercampur bau tau. Benda yang aku tak boleh lupa. Dia bukan kenangan indah je, kenangan yang apa orang cakap, pahit pun sekali bercampur. Itulah dia kenangan yang aku dengan kawan-kawan sekolah aku dulu, yang kita orang tempuh sama-sama. Sebabkan benda tu bercampur bau, sampai sekarang aku tak lupa kenangan tu. Sebab best. Kenangan aku membesar, transisi daripada sekolah ke dewasa masa tu kan. Jadi itulah kisahnya kan. Okey, sebelum aku tamatkan kita punya cerita ni, aku nak sedikit lah nasihat kan. Okey, sejujurnya semasa aku berfikir untuk buat konten slot seram raksasa ni, aku terfikir satu jugalah, aku tak nak konten ni buatkan orang di luar sana, penonton jadi lebih takut kepada setan, kepada hantu, kepada iblis, kepada jin ni. Aku risau juga sebenarnya nak buat konten ni. Tapi sebenarnya adalah seorang sahabat abang aku lah, brother aku pun, dia cakap sebenarnya kau boleh masukkan sedikit dakwah di pengakhir, di penghujung setiap kau punya konten ni kan. So kat situ aku terfikir, oh betul juga, kenapa aku tak selit sekali. So kepada semua yang menonton konten seram raksasa ni, sebenarnya aku nak pesan satulah. Memang kita dengar cerita hantu, cerita ni seram, tapi sebenarnya kita tak boleh takut. Sebab kita ni, manusia ni, kita ni dah dimomokkan, dah dibesarkan
dengan cerita-cerita hantu ni, dengan cerita-cerita seram ni. Yalah, masa kecil bila kita balik main kat luar, balik senja pun dah kena bising, jaga-jaga dekat luar tu kan, setan sipah, ada hantu sorok kan, ada hantu kopek kan. Kita dah dimomokkan daripada dulu lagi. Bukan kita je, mak ayah kita pun dah melalui benda yang sama, fasa yang sama oleh tok-tok nenek kita dulu berkurun-kurun. Benda yang sama diturunkan turun ke temurun. Benda yang sama kita akan dengar. Jangan pergi sana, sana tu penuh dengan setan, penuh hantu tu. Jadi fikiran kita ni dah ditanam daripada dulu, kan? Benda iblis, setan, jin ni menakutkan, menyeramkan dan berkuasa. Kita sendiri ni yang menanam benda tu, sampai apa yang kita fikirkan tu, itu yang terjadi. Faham? Jadi kat situ kita kena counter balik. Macam aku sendiri, aku dulu banyak mengalami kisah-kisah seram nampak depan mata. Jadi aku berusaha untuk tukar fikiran aku supaya aku tak nampak lagi benda tu. Fikiran kita sendiri yang memvisualkan benda tu. Apa yang tertanam kat fikiran kita dan apa yang tertanam dalam hati kita, itu yang kita nampak. Contoh, aku bagi contoh. Kita selalu dengar ada orang cakap, okey, tempat ni jaga-jaga, tempat ni berhantu. Ada orang yang nampak, ada orang dia tak nampak pun, dia tak rasa apa-apa pun. Sebab apa? Mindset, fikiran dia. Ada orang ni dia memikirkan dekat tempat tu, ada hantu, ada jembalang, ada pontianak, sampai dia meyakini tempat tu ada. Dan bila dia lalu, itu yang dia nampak, dan itulah yang berkuasa kat dia. Dan ada orang dia pergi sana, dia tak ada apa-apa pun, tak rasa, dia tak nampak pun. Sebab apa? Dia tak pernah fikir, dia tak pernah fikir tempat tu ada ke apa. So, nampak tak? Fikiran kita dan hati kita yang meyakini tu yang menghasilkan dan membuatkan setan-setan iblis ni berkuasa. Kita kena tukar tu. Start pada hari ni kita kena tukar. Setan, jin, iblis tak berkuasa pun. Salah kalau kita yang meletakkan dia berkuasa, dia menakutkan, dia menyeramkan. Salah tu. Salah. Kita sepatutnya kena letak ketakutan kita ni, takut kita ni pada tempat yang sepatutnya, bukan pada setan, jin, iblis ni. Salah, kita salah sama ni. Betulkan balik mindset kita, betulkan balik fikiran kita. Takut kita hanya benda yang satu, jangan takut selain benda yang satu. Betulkan balik. Macam aku sendiri pun masih lagi berusaha tipulah. Kalau tak ada takut langsung, masih ada takut. Tapi kena lawan. Sebab aku tak nak meletakkan ketakutan aku tu ke tempat yang salah, tempat yang tak sepatutnya. Takut hanya pada yang satu, yang berkuasa hanya satu. Selama ni kita sendiri meletakkan, kita sendiri yang meletakkan setan ni, menyeramkan, setan ni berkuasa, kita sendiri. So aku harap semua yang menonton ni, kita sama-sama berusaha tukar fikiran kita. Okey, itu saja setakat hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.